Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih rakan-rakan gabungan persatuan-persatuan DJ se-Malaysia. Kita ada PADU, Persatuan Rentak DJ Wilayah Utara. Kita ada dengan Suspek dan kita dengan tim daripada DMG dan juga lain-lain lagi persatuan-persatuan yang lain. Sebenarnya pasal kita tak dapat nak bubuh masukkan logo-logo persatuan-persatuan yang lain, tapi kita merangkumi dengan pelbagai persatuan di seluruh Malaysia. Alhamdulillah, terima kasih kepada Abang Mi, Pro DJ, DJ Apik selaku pengurusi Persatuan Rentak DJ Wilayah Utara, Arul juga terima kasih daripada Suspek wakili di sebelah Perak, dan kepada Abang Min daripada Persatuan PADU daripada PADU, dan semua rakan-rakan yang lain. InsyaAllah sekejap lagi kita akan bersama dengan sidang media. Kita bersama dengan wakil pres yang akan bersama dengan kita sekejap lagi, dan harap sabarlah. Saya mohon kepada semua rakan-rakan viewer yang ada, kita share bagi banyak. Kalau mengikut dalam persatuan di Malaysia memang banyak, kan? Tanpa anda tak bantu share, memang tak dapatlah kita nak suarakan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan kepada pihak kerajaan. Ini yang sebaik-baiknya. Mohon share kepada semua. Dan sekejap lagi insyaAllah kita akan bersama dengan pengurusi-pengurusi persatuan yang akan tampil di meja ni. Dan semua diharap bersiap sedialah. Kita akan teruskan dengan sidang media. Kita ada pun wakil media cetak dah pun sampai. InsyaAllah kita akan bersama sekejap lagi. Apapun inilah sedikit untuk saya mulakan intro. Saya maklumkan apa yang akan berlaku, apa yang akan berlangsung. Terima kasih, jumpa lagi. Baiklah, satu lagi saya nak mempersilakan wakil daripada DJ Mi, Pro DJ, silakan untuk tampil. Silakan Abang Mi daripada PADU, dan Arul dipersilakan daripada Suspek, dan DJ Apik dipersilakan daripada Persatuan Rentak DJ Wilayah Utara. Silakan. Okey. Press moment. Okey. Oh, okey. Oh, okey. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera. Salam Malaysia Prihatin. Salam persatuan-persatuan gabungan DJ Malaysia yang datang pada hari ini. Rakan-rakan yang saya hormati lagi saya kasihi, dan juga barisan ahli-ahli persatuan yang hadir. Juga tak dilupakan kita punya media elektronik daripada utusan yang hadir pada petang ini dalam sesi sidang media yang telah pun dirancangkan dan telah pun dianjurkan oleh Persatuan Rentak DJ Wilayah Utara. Dan terima kasih kepada Saudara Apik selaku pengurusi persatuan. Jadi petang ini kita bertujuan untuk menyampaikan keluhan yang perlu kita panjangkan kepada pihak kerajaan dan juga pihak berkuasa ataupun pihak yang berwajib. Khususnya kita nak sampaikan keluhan-keluhan yang kita bawa lebih daripada 2,000 suara penggiat seni tanah air yang boleh dikatakan selama ini bukan dipinggirkan, tetapi bukan juga dia nak tirikan, tetapi mungkin tidak diberikan perhatian yang sewajarnya. Jadi pada hari ini kita mohon Perdana Menteri Yang Amat Berhormat untuk memberikan sedikit perhatian dalam proses pembangunan ekonomi bagi penggiat ataupun penyiar awam yang dinamakan penyiar awam ataupun DJ Rumah Kenduri, dan juga pengusaha-pengusaha PA sistem yang berada di seluruh Malaysia. Jadi untuk hari ini sepastinya kita memang mengharapkan di mana semua rakan-rakan yang berada di dalam
ruang maya sekarang ini untuk terus berkongsi, share sebanyak yang boleh untuk kita terus mewawarkan agar pandangan dan juga keluhan suara kita ini akan terus sampai kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam kita ingin mendapatkan perhatian untuk diberikan perhatian kepada semua pengusaha-pengusaha PA sistem, DJ Rumah Kenduri, majlis-majlis acara dan juga kru-kru yang berada di belakang takbir selama ini. Dan selain daripada itu sebenarnya kita ingin mengharapkan kelonggaran dalam menjalankan aktiviti majlis dalam kapasiti yang sesuai dan berikan SOP yang lengkap untuk penambahbaikan dalam SOP yang berada di setiap acara selama ini, di mana sebelum ini dalam konteks acara perkahwinan di mana kerajaan telah pun meletakkan SOP seramai 250 orang, dan selepas itu untuk setiap acara yang berada di Malaysia telah pun diberhentikan buat seketika oleh kerana pandemik COVID yang semakin meningkat. Jadi untuk pada ketika ini di mana semua rakan-rakan ahli yang berada di dalam satuan DJ mempunyai kekangan kewangan, pendapatan yang selama ini ekonomi yang dijana melalui proses perniagaan menjalankan aktiviti sewaan peralatan PA sistem dan juga DJ di majlis perkahwinan dan sebagainya, telah pun orang kata apa, terkesan disebabkan pandemik COVID-19. Jadi untuk ketika ini kita melihat kerajaan dah pun memberikan sedikit kelonggaran dalam industri pelancongan, dan kita juga mengharapkan pihak kerajaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk memberikan juga kelonggaran untuk membuka acara-acara seperti majlis perkahwinan dan juga sebagainya dalam kapasiti yang mungkin bersesuaian mengikut SOP yang dapat diberikan penambahbaikan lagi daripada segi sudut SOP berada di setiap majlis mungkin dalam kapasiti 250 orang ataupun juga dengan kapasiti yang boleh dikatakan agak bersesuaian bagi satu-satu keadaan tempat. Selain itu juga kita juga ingin mohon pihak kerajaan untuk memberikan bantuan one off kepada pengusaha PA sistem ataupun penggiat penyiar awam, iaitu DJ yang berada di Malaysia. Walaupun kita lihat DJ ini adalah sebahagian kecilnya, kita di Malaysia mempunyai lebih kurang dalam 2,000 orang ahli persatuan yang terlibat dalam penyiar awam ataupun DJ di majlis perkahwinan dan juga pengusaha PA sistem. Tapi kita mempunyai lebih kurang dalam 2,000 di seluruh Malaysia, di setiap negeri, sama ada Kedah, Perlis, Pulau Pinang sehinggalah ke Sabah, Sarawak, dan semuanya adalah terkesan. Lebih kurang dalam 5 hingga ke 600 orang penggiat penyiar awam ini melakukan bidang ini sebagai sepenuh masa. Jadi kita harapkan dengan sokongan daripada pihak kerajaan, perhatian ini dapatlah membuka sedikit ruang kepada pihak kami dalam bidang penyiar awam ini untuk bernafas semula dalam situasi pandemik COVID-19 yang masih lagi belum berakhir. Dan juga kita mengharapkan mungkin kerajaan dapat memberikan sokongan daripada segi bantuan pinjaman, dana untuk kita bangunkan semula industri ini dan dapat membantu. Dan selain daripada itu juga bantuan ini juga kita mengharapkan, di mana sekarang ini kita sedia maklum kerajaan banyak memberikan bantuan, tetapi disebabkan banyak ahli-ahli kita yang mempunyai masalah pada segi peraturan yang telah pun ditetapkan oleh pihak kerajaan, kelayakan yang kita lihat sekarang ini apabila kita mempunyai SSM, pendaftaran dengan syarikat Suruhanjaya Syarikat Malaysia, membuatkan kita kadang-kadang tu menjadi satu beban untuk menerima bantuan yang diberikan. Namun untuk konteks dalam sidang media yang kita adakan untuk hari ini, kita harapkan kerajaan untuk memberikan sedikit kelonggaran dan mempertimbangkan kita punya permohonan untuk membantu usahawan dalam bidang penyiar awam ini untuk memberikan mungkin dana bantuan one off ataupun bantuan pinjaman dengan meringankan sedikit birokrasi yang ditetapkan oleh agensi-agensi yang sedia ada di bawah kerajaan seperti MARA, seperti Tekun dan juga sebagainya lah. Dan selain daripada itu juga kita mengharapkan peluang untuk kerajaan Yang Amat Berhormat untuk melihat bagaimana satu pendekatan
penjanaan ekonomi bagi bidang penyiar awam ini yang sekarang ini agak begitu terkesan bermula daripada 2020 pandemik ini bermula sehinggalah sekarang. Kita memang mempunyai sangat-sangat satu masa yang sangat terkesan, satu jangka masa yang begitu panjang sehingga kan sekarang ini dah pun hampir 2 tahun. Jadi kepada semua ahli-ahli yang berada di dalam persatuan sangat-sangat terkesan dan ada yang sampai boleh dikatakan menjual peralatan sistem dan ada yang dah terkubur dan juga ada yang mempunyai masalah keluarga sehingga bercerai-berai dan sebagainya kerana gagal untuk menjana ekonomi dengan bidang yang telah pun diceburi ini. Jadi kita mengharapkan Yang Amat Berhormat untuk melihat sedalam-dalamnya apabila dalam kategori bantuan yang diberikan kepada pihak-pihak yang lain dapat juga diberikan kepada kami dalam bidang penyiar awam ini dan juga mungkin cadangan kita mekanisme yang mungkin boleh dibawa oleh pihak kerajaan adalah daripada segi mungkin mewujudkan satu peluang perniagaan dalam industri sementara untuk proses pandemik kepada endemik yang sekarang ini berlaku di mana kita pun tidak pasti sama ada pandemik ini akan berakhir dalam masa terdekat. Jadi kesannya itu akan terus berpanjangan kepada semua ahli-ahli persatuan. Jadi kita harapkan kalau boleh kerajaan mewujudkan satu mekanisme mungkin dengan memberikan bantuan peralatan untuk menjana satu perniagaan yang baru, mungkin juga dalam aktiviti pertanian, mungkin peternakan, mungkin juga makanan dan sebagainya yang boleh diceburi oleh semua ahli-ahli persatuan untuk menjana satu ekonomi dalam merangka satu kehidupan yang baru dalam bidang yang baru dan kita perlukan bantuan sebenarnya. Dan selain daripada itu juga kita mengharapkan kerajaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dapat memberikan juga perhatian untuk mungkin dalam inisiatif meletakkan golongan yang kita katakan penyiar awam ataupun DJ-DJ di Malaysia ini ataupun kru-kru di belakang takbir, pengusaha PA sistem untuk diberikan satu peluang. Mungkin juga seperti contoh kita berikan kepada Yang Amat Berhormat, mungkin sekarang ini dalam program kita mengadakan mobile vaksin di seluruh negara di peringkat untuk mencapai herd immunity yang masih lagi belum kita capai. Jadi mungkin juga persatuan diberikan satu peluang untuk mengendalikan program-program seperti mobile vaksin yang akan dilakukan di peringkat pelajar-pelajar di Malaysia. Jadi saya kira mungkin kerajaan dapat melihat dan memberikan dorongan dan juga peluang kepada kami selain daripada memberikan peluang kepada Yang Berhormat Kawasan, MPKK dan juga ketua-ketua jabatan, tetapi juga boleh diberikan kepada golongan-golongan seperti kami ini kerana di Malaysia kita mempunyai lebih kurang dalam 2,000 orang sahaja yang terlibat secara langsung dalam bidang penyiar awam ataupun DJ majlis perkahwinan, DJ acara dan juga pengusaha PA sistem. Jadi tak ramai sebenarnya, mungkin saya kira dalam berapa persen mungkin 0.0001-2% saja yang mengendalikan ataupun yang menjalankan perniagaan seperti ini. Jadi kita mengharapkanlah untuk kali ini kerajaan mendengar keluhan seluruh barisan ahli-ahli persatuan yang kita bergabung di seluruh Malaysia yang terdapat lebih kurang dalam 2,000 orang untuk terus menyuarakan daripada hati ke hati kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri agar dapat melihat bagaimana kaedah untuk memberikan bantuan untuk kami menjana kembali ekonomi dalam bidang industri event ataupun industri penyiar awam yang masih lagi terkesan sehingga sekarang ini. Dan saya berharap itu sajalah dapat kita suarakan. Mungkin rakan saya ada sedikit penambahan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mi, Pit, Bang Tasbek dan semua yang hadir. Jadi sebenarnya bagi pada pandangan saya dan kita melihat bahawa keadaan yang berlaku, pandemik yang berlaku ini, bagaimana kerajaan telah pun membelanjakan berbilion ringgit untuk membantu. Tetapi yang menjadikan terpanggilnya kami berada di sini adalah untuk mengurangkan keciciran bantuan kepada rakan-rakan yang mana kalau kita tengok dari segi bantuan-bantuan yang ada, ia lebih kepada golongan B40, BM50 dan juga golongan-golongan GKP dan sebagainya yang mempunyai syarikat. Tetapi untuk yang
ketinggalan ini ialah mereka yang menjadikan bidang penyiaran awam ini sebagai sepenuh masa, yang mana ianya akhirnya mereka ini keciciran kerana tidak dapat dilihat dengan secara holistik apa yang berlaku dan masalah-masalah yang berlaku, hingga mereka rakan-rakan ahli-ahli yang macam DJ kata ada yang bukan setakat menjual PA system. Kalau kita tengok ada yang terkubur dan sebagainya. Jadi pada pandangan kami, saya berpendapat bahawa untuk kerajaan mempertimbangkan bantuan-bantuan yang lebih sampai kepada persatuan, kepada ahli-ahli yang terkesan kerana melalui persatuan, dan juga bantuan-bantuan modal semacam DJ Mi cakap tadi, bantuan modal untuk peralihan daripada profession yang ada ke profession yang baru, bantuan modal sebagai missionary dan sebagainya, terutama sekali bidang IKS. Dan yang paling penting sekali ialah bila bantuan-bantuan ini diberikan, sudah tentu ada permohonan, dan inilah yang kita mohon kerajaan pertimbangkan supaya birokrasi yang ada untuk membantu jaringan-jaringan yang ada dapat dipermudahkan untuk ahli-ahli yang membuat permohonan melalui persatuan. Bukan melalui individu, ya, melalui persatuan. Jadi ini akan lebih sampai dia punya maksud, sampai dia punya tujuan untuk mereka mencari alternatif baru dalam untuk meneruskan survival yang ada sekarang. Setakat itu dulu. Terima kasih. Ni. Okey, Zairul. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum buat semua. Saya Zairul daripada Suara Siar Raya Perak, suspek yang turut berkesempatan hadir di sini. Terima kasih atas jemputan. Daripada senior-senior saya, Abang Mi dan juga sahabat yang telah pun memberitahu bagaimana arah tuju kalau orang kata industri DJ ni ataupun industri perkahwinan ni terus dilumpuhkan ataupun diberhentikan. Jadi idea-idea yang bernas yang telah diberikan, kita nak beralih kepada. Namun bagi kami di suspek khasnya daripada suara akar-akar umbi bawahan, amat berharap kalau kerajaan dapat orang kata membenarkan kembali majlis-majlis sosial perkahwinan yang kita pernah adakan dulu, walaupun kita masih lagi di dalam COVID-19 di mana PKP 1 kita stop pada 18 bulan 3, kemudian kita dah dibenarkan bulan Julai dan sebagainya, dan di situ kita dibenarkan untuk kembali beroperasi tetapi dengan SOP yang diperkenalkan pada waktu itu. Jadi saya rasa dengan berita-berita positif, contohnya pandemik nak beralih ke endemik, kemudian vaksinasi yang terus diperhebatkan untuk mencapai kelompok immunity yang ditetapkan. Jadi saya rasa tak salah jika industri perkahwinan, majlis-majlis sosial ni dibenarkan buka kembali. Dibenarkan buka kembali, pastinya dengan SOP yang terus diperketatkan. Bagi pengusaha-pengusaha DJ ni tak ada masalah untuk kita mematuhi. Kalau kita masih ingat kita buka pada satu ketika dulu dengan pasukan rela dan juga arahan-arahan yang ditetapkan, contohnya ambil bacaan suhu, kemudian jarak, kemudian pramusaji kena serve tak boleh kita dalam satu meja 6 orang atau 4 orang. Jadi kita boleh lakukan dengan sebaik mungkin. Tak dinafikan memang ada kluster perkahwinan, tetapi persentasenya terlalu kecil dan saya rasa tak siapa punya ingat kalau dibandingkan dengan kluster-kluster lain. Jadi dengan pembukaan kembali sektor pelancongan dan sektor-sektor sosial seperti sukan dan lain, saya rasa amat wajar kalau kerajaan di bawah kepimpinan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mempertimbangkan, dan dengan keterbukaan Menteri Kesihatan yang baru iaitu Khairi Jamaluddin yang selalu memperkatakan tentang nak beralih kepada endemik dan sebagainya, dan juga statement daripada PM kita baru ini di Parlimen baru ini, di mana dia mengatakan dah tidak relevan lagi untuk mengurung rakyat. Itu bukan lagi menjadi orang kata perkara yang utama yang dia nak lakukan. Jadi kita merayu agar lebih dipermudahkan untuk DJ-DJ kembali dapat beroperasi. Kalau kita tengok di majlis perkahwinan, DJ-DJ ni umpama
suara macam penguat kuasa, ya. Dia bukan lagi jadi tugas yang mudah untuk menghiburkan ataupun memastikan acara itu berjalan lancar, tapi dia merupakan suara penguat kuasa di satu majlis, di mana dengan suaranya lah dia nak mengatakan tentang tolong follow ini, tolong ikuti arahan ini dan sebagainya. Jadi kepentingan DJ di suatu majlis perkahwinan itu saya rasa macam dah jadi perkara wajib dilakukan lah. Bukan lagi kita nak dengar DJ ada keluhan pasang lagu kuat ke apa. Tidak. Kita dah beralih. Kita dah ke norma baru. Jadi DJ ni dah menjadi satu kepentingan untuk sesuatu majlis-majlis sosial yang bakal diadakan. Jadi kita boleh buat macam dulu 250 orang satu masa. Kemudian saya masih ingat lagi di waktu Datuk Ismail Sawari sebagai Menteri Kanan MKN, dia pernah mengatakan kalau 2 kemah satu anggota rela, kalau 4 kemah 2 anggota rela. Jadi di situ ada SOP. Jadi kita boleh perketatkan lagi. Dengan ni mungkin lepas ni kita pun dah, kalau sebut pasal vaksin, contohnya 2 dos, banyaklah pertikaian dia lakukan kan. Kita tengok macam kebenaran yang baru dibenarkan. Contohnya kalau daripada pergi gym atau indoor game, main badminton dan sebagainya, semua dah ditetapkan 2 dos. Jadi kemungkinan kalau majlis kahwin pun lepas ni tak mustahil, hanya 2 dos saja dibenarkan. Jadi kita amat berharap mereka boleh memperincikan, membuatkan satu orang kata undang-undang baru ke SOP diperketatkan untuk kembali membenarkan DJ untuk kembali beroperasi, dan khasnya juga majlis-majlis sosial dibenarkan kembali untuk mengelakkan lebih banyak masalah masyarakat lah, ya, sampai perceraian, tutup kedai dan sebagainya. Itu kita nak elakkan. Dan juga kita ingat mental seseorang itu juga penting. Yang kes bunuh diri lah, jadi gila kan. Jadi kita harap ianya dapat kembali untuk membantu golongan-golongan pengusaha PA system dan DJ, di mana kalau ikutkan, kalau kes COVID ni, kamilah yang pertama kali akan di-stopkan dulu, diberhentikan dulu. Kamilah yang orang pertama. Yang lain boleh buka lagi, tapi negeri kahwin, tu stop dulu. Dan kami juga yang terakhir yang akan dibuka kembali. Tapi kami sedih sebab kami ni macam tak dipandang. Tak ada siapa nak mention about this. So dengan adanya sidang media ni, kita harap dapat disalurkan sampai ke kita punya kabinet, ya, kepada PM kita lah. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih. Kembali kepada. Jadi itu adalah sedikit keluhan yang dapat kita suarakan untuk perhatian pihak kerajaan, khususnya Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, yang kita harapkan dapat terus membawa satu perubahan kepada negara dan juga kepada kami dalam bidang yang sangat kecil tetapi sangat besar dalam impak diberikan untuk setiap kali menjayakan sebarang aktiviti program yang dianjurkan. Jadi walaupun kami sebahagian yang kecil, kami juga mengharapkan perhatian yang dapat diberikan oleh pihak kerajaan, khususnya Yang Berhormat, untuk menyelami hati kami dan juga bagaimana kesengsaraan kami yang seperti dikatakan oleh sahabat saya tadi, daripada awal ditutup industri ini, dan kamilah yang akan terakhirnya sekali akan dibuka. Jadi saya mengharapkan sekali lagi kepada semua rakan-rakan di luar sana yang mempunyai masalah dan juga perkara yang sama seperti mana kita hadapi, mungkin juga ada yang tidak berdaftar dengan persatuan, dapat terus survive dan juga berusaha untuk mungkin seketika lagi sekadar yang termampu. Jadi kami mengharapkan sekali lagi suara kami akan terus didengari oleh Yang Berhormat Perdana Menteri dan juga mungkin menteri-menteri kabinet yang lain untuk membantu dengan seadanya, insya-Allah. Jadi terima kasih. Okey, ada lagi? Sila. Okey, minta maaf saya terlupa tadi. Okey. Mungkin ada pada pandangan yang ada ialah pada masa yang terdekat ini mungkin kita dapat menggunakan khidmat pengusaha-pengusaha PA system ini di PPV, pusat pemberian vaksin, yang mana kalau kita tengok informasi-informasi yang sampai kepada mereka yang nak divaksin itu agak terhad. Jadi saya rasa mungkin kita dapat mencari satu alternatif atau satu cara bagaimana kita dapat dalam jangka masa yang ada ini, kita dapat menggunakan dan juga memberi ruang kepada pengusaha-pengusaha dan juga terutama sekali DJ-DJ ataupun penyiar-penyiar awam ini untuk terlibat sama dalam membantu usaha-usaha PBB ini di PBB.
Jadi saya rasa itu adalah satu perkara yang boleh dipertimbangkan dan harap ia dapat dipertimbangkan untuk kita sama-sama dalam masa yang terdekat ini dapat memberi sedikit ruang untuk mereka kembali bernafas sebelum fasa yang lain sebagaimana yang kita beritahu tadi, itu seperti mana perubahannya, bantuan dan sebagainya. Jadi mungkin kita dapat menggerakkan kerajaan, dapat membantu menggerakkan kami ahli-ahli ni untuk berada di PPB bersama-sama dengan kerajaan untuk membantu, untuk mungkin menceriakan PPB. Kita pergi PPB pun kalau muka macam tempoyak ataupun sambal belacan berat juga kan. Jadi mungkin dapat menceriakan kerana ada juga kajian menunjukkan bahawa senyuman, kegembiraan itu dapat mengubati mengubati penyakit. Jadi daripada ini saya mohon dapat dipertimbangkan oleh pihak kerajaan insya-Allah. Apapun bagi saya dan juga mungkin rakan-rakan yang lain, kita cuba untuk membantu dan pada masa yang sama kita juga perlu dibantu. Ya. Untuk itu takat itu saja. Sebelum tu saya terima kasih kepada rakan media yang berada di sini, rakan-rakan yang lain sama-sama mengambil tenaga, idea untuk sidang media ini. Terima kasih Pit. Sekian. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sampai di sini saja untuk sidang media yang telah pun kita adakan untuk hari ini. Jadi sekali lagi kita rakamkan ucapan terima kasih kepada pihak Persatuan Rentak DJ Wilayah Utara, Saudara Hafiz, yang telah pun menganjurkan untuk sidang media dalam gabungan seluruh persatuan-persatuan DJ di Malaysia, dan juga dengan kehadiran rakan media, terima kasih, dan juga rakan-rakan penyiar awam, ahli-ahli persatuan yang hadir untuk hari ini. Terima kasih di atas sokongan anda, insya-Allah. Kita harapkan anda boleh terus share dan juga like di Facebook Rentak Wilayah Utara ataupun Rentak DJ Wilayah Utara untuk terus kita berikan sokongan sebagai tanda untuk kita harapkan suara kita didengari oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia kita yang tersayang. Malaysia prihatin, kami juga prihatin, dan kami mengharapkan keprihatinan Yang Amat Berhormat. Sehingga kita jumpa lagi, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya apalah sebab maklumat yang diberi dia lengkap, jadi dia akan tutup yang Itulah kita mengharapkan yang itulah. Ya. Yang ada lebih kurang 2,000. Seluruh Malaysia memang kita ada dalam 2,000 orang lah. Dan sekarang ni ramai yang dah pun beralih arah. Jadi apabila dah beralih arah tu, maksudnya daripada dalam industri pengusaha PA sistem DJ ni, sekarang ni ada yang terus terlibat dalam pertanian, ada yang terlibat dengan perniagaan kecil, industri sederhana, makanan dan sebagainya. Jadi kita mengharapkan kerajaan boleh bagilah bantuan daripada segi peralatan dan juga sokongan untuk kita ubah. Bukannya ubah tu maksudnya kita ubah tu selamanya, tapi ubah sementara dalam pandemik ni. Sebab industri ni akan terus berjalan, cuma kita tahu bila masanya tu. Jadi disebabkan itulah kita mohon perhatian kepada kerajaan lah. Mungkin benda awal bukan tidak nampak. Jadi benda ni kena dulu ni kena selesai. Ya, memang dari awal lagi kita lihat kerajaan tak melihat sama ada disebabkan masalah kancah politik di Malaysia. Jadi membuatkan ya mungkinlah itu menjadi satu faktor yang kita andaikanlah membuatkan kita terlepas pandang. Ya, tetapi dalam bidang kita pun disebabkan ialah kita golongan minoriti, dan tetapi golongan inilah antara kami inilah antara yang telah pun menjayakan setiap aktiviti program yang menjadi tulang belakang, sama ada program di bawah kerajaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sekalipun ataupun tak kira lah sampai di peringkat yang bawah, kami adalah antara tulang belakang yang sentiasa menjayakan. Saya rasa media pun memang dah sedia maklum benda tu. Ya, tetapi tak didendangkan. dia bukan apa, dia ketidakstabilan politik itu, ya. Ketidakstabilan politik itu menyebabkan tumpuan kepada untuk membantu golongan-golongan yang tercicir ini agak perlahan. Ya. Kerana bila ketidakstabilan itu berlaku, kita melihat banyak masa dan tenaga dialihkan kepada satu benda. Jadi pada ketika itulah kebetulan ketika itu orang-orang macam kami, rakan-rakan yang ada di luar sana yang terkesan tanpa disedari oleh pihak yang berkenaan. Sebab pakej rancangan ekonomi yang diberikan oleh kerajaan lebih menumpukan kepada satu sektor yang
golongan B40, M40 dan juga sebagainya. Tetapi dalam sektor bidang pengusaha event ataupun penyiar awam ini sampai sekarang ni masih lagi belum dilihat lah. Jadi saya rasa mungkin pada bulan 7 tahun lepas, bulan 7 ke awal tahun ni, atau awal tahun ni yang di KL ada melakukan satu sidang media dan juga demonstrasi juga bagi pengusaha-pengusaha event. Tapi itu melibatkan semualah, wedding planner dan juga sebagainya lah. Tetapi untuk hari ini kita bercakap daripada segi konteks DJ yang berada di peringkat kampung lah, peringkat bawahan, pengusaha-pengusaha yang marhain. Itu lebih tepat lagi lah, ya, yang marhain. Kita tak nafikan masalah politik di Malaysia membuatkan kita ni lebih menderita. Tapi sekarang ni kita melihat apabila di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri ni nampaknya begitu baik, dan kita harapkan satu sinar yang baru lah dapat dibawa ke dalam bidang kita ni lah, insyaAllah. Itulah harapan kita sebenarnya. Lagi satu saya nak jawab. Kenapa tidak dulu kita utarakan ataupun begini? Sebab sekarang ni kita masih lagi 15,000, 16,000. Jadi apa bezanya dengan dulu? Okey, bezanya saya jawab. Bezanya sekarang kita ditekankan dengan nak beralih ke pandemik ni. Yang kedua, KKM sendiri dah pun mengagihkan stage 1, stage 2, stage 3, stage 4 yang fast. So kalau dari 15,000, kadang-kadang hanya 0.1 saja yang stage 4 dan 5 yang teruk lah ya. Tapi dia orang banyak tekankan stage 1 berapa, stage 2 berapa. Maknanya di sini dia nak tekankan lepas dia dah divaksinasi kan. Jadi walaupun dijangkiti tapi tak bergejala dan hanya bergejala ringan. Sebab itulah walaupun mungkin dia punya, bukan mungkin, memang 15,000, 16,000 kes, tetapi risiko je dah rendah sekarang nak bandingkan dengan dulu ICU penuh dan sebagainya. Jadi sebab itulah kita utarakan untuk kembali nak bagi rilis baliklah, kata majlis-majlis sosial dan sebagainya. Jadi itu antara kenapa kita buat sekarang, bukan dulu. Ya, kalau dulu mereka tak pecahkan langsung, tapi mereka dah pecah. Rakyat dapat tengok, stage 1, stage 2 bergejala dan tak bergejala. Banyak kes, tapi kes 3, 4, 5 tu kadang-kadang 2 kes, 3 kes saja. Jadi sebab itulah kita mengutarakan di waktu sekarang ni lah untuk jawab pertanyaan Abang dia. Sebab kita yang di-highlightkan ialah kes baru cumulative 50,000. Tetapi yang tidak di-highlightkan itu ialah kes sembuh. Saya rasa kalau dalam masa seminggu yang lalu, kes sembuh telah mengatasi tinggi, yang agak tinggi ya, mengatasi kes. Bagaimana contoh, saya rasa hari minggu lepas kes harian 17,000 tapi kes sembuh 20,000. Tetapi sembuh itu tidak diketengahkan, dan mungkin ini juga ada, susah nak cakap kan, tapi kita terpaksa terima dalam keadaan yang ada sekarang inilah. Tapi itulah, kalau boleh kita rasa dengan terima kasih dengan bantuan rakan-rakan media juga dapat membantu, sebab kita tidak bercakap bagi pihak kami di sini, kami bercakap bagi pihak rakan-rakan yang mungkin terlalu terkesan. Ada rakan-rakan saya yang terpaksa keluar pada rumah sewa, duduk dalam hutan, buat kemah dalam hutan dan sebagainya. Jadi ini yang perlu kita lihat supaya prihatin itu menjadi betul-betul prihatin, bukan hanya peri tengok-tengok saja. Itu yang cerita dia. Okey, terima kasih. Suhabi, ada apa-apa nak cakap? Tak ada apa-apa. Jadi itulah, kita pun memang mengharapkan sokongan lah. So terima kasih kepada rakan media yang hadir, dan dapatlah media untuk memainkan sedikit peranan, kerana peranan media ni sangat begitu besar. Saya rasa media juga dengan kami tidak jauh bezanya. Jadi saya mengharapkan dengan sokongan media ini, mungkin dengan tulisan karangan media nanti dapat membuka mata Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam memberikan prihatin kepada pihak kami lah, insya-Allah. Itulah yang dapat kita sampaikan, dan ada mungkin sebarang pandangan lagi rakan-rakan. Apik, mungkin ada apa-apa? Saya rasa itu sajalah dapat kita mewakili seluruh barisan penderitaan DJ ataupun pengusaha PA sistem yang terdapat di Malaysia lah, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita bukan nak menekan pihak kerajaan, kita tidak meletakkan kesalahan kepada kerajaan, tetapi kita hanya mohon perhatian. Ya, jadi bukan untuk kepentingan pihak kami, tapi juga untuk kepentingan semua, sebab sekarang ni ialah
kita pun sedia maklum, rakan-rakan yang berada di luar sana pun sedia maklum di mana ramai rakan-rakan kita yang sekarang ni dah beralih arah daripada seorang pengusaha PA sistem DJ, sekarang ni ada yang buat pertanian dan juga ada yang buat sektor makanan. Tetapi seperti ibarat hidup segan mati tak nak lah, disebabkan ialah kita berada di dalam industri bidang penyiar awam ataupun pengusaha PA sistem, event consultant, event management, tiba-tiba kita beralih kepada bidang makanan, bidang pertanian tanpa ada sokongan backup yang dapat disalurkan. Saya rasa tidak juga mencapai ekonomi yang mampu untuk membawa satu perubahan kepada keluarga sendiri. Jadi sebabkan itulah banyak tekanan yang berlaku kepada rakan-rakan penyiar awam yang terdapat di Malaysia sekarang ni. Jadi kita harapkan pihak media dapat memainkan peranan untuk membantu dan juga menyampaikan suara hasrat kami ini yang mewakili seluruh suara-suara di Malaysia, khususnya dalam bidang industri event, penyiar awam, pengusaha PA sistem dan sebagainya, untuk didengari oleh pihak kerajaan. Itu sajalah yang dapat saya sampaikan, dan sekali lagi kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak utusan media yang hadir pada petang ini. InsyaAllah semoga kita jumpa lagi dan semoga dipermudahkan, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ambil gambar sikit. Boleh. Tandanya kau dah setuju.